Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Fardini serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Nik Nur Afika binti Asmanuddin, penomor metrik 2017826 akan membentangkan hasil laporan penuh kami yang bertajuk Terokai Mango Floats Brothers di Melaka. Baiklah, sebelum itu kita terokai sedikit mengenai media. Apa itu media? Media merupakan satu alat atau medium yang digunakan untuk menyampaikan satu maklumat atau mesej kepada golongan sasaran. Pada masa ini, media baru atau media sosial merupakan kemudahan teknologi yang digunakan oleh masyarakat untuk kekal berhubung, memperoleh maklumat dan mengetahui isu-isu semasa yang berlaku dengan mudah dan pantas. Hal ini bertepatan dengan kajian yang dilakukan oleh Muhammad Akil Fikri Muhammad Hamis 2023 yang menjelaskan bahawa kewujudan dan penggunaan media sosial memberikan impak yang positif kepada diri pengguna, masyarakat dan negara. Selain memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi, media sosial juga turut membantu dalam mempromosikan satu barangan kepada pengguna media sosial. Sebagai contoh, kita dapat menghasilkan sebuah video yang menarik untuk mempromosikan suatu produk atau premis perniagaan kepada pengguna media sosial. Bagi memenuhi tugasan yang dikehendaki, kumpulan kami telah memilih kedai makan Warung Azrul dan Mango Floats Brothers untuk mempromosikan kedai makan ini kepada khalayak masyarakat. Kedai makan ini terletak di Jalan Pandan, Melaka. Terdapat pelbagai hidangan yang disajikan kepada pelanggan yang memenuhi citarasa pelanggan. Ditambah pula dengan beraneka jenis minuman yang disediakan, pasti akan menambah citarasa pelanggan. Sebagai contoh, menu yang ditawarkan di kedai makan ini ialah rojak mi rojak, rojak ayam, nasi goreng Pattaya dan sebagainya. Selain itu, hidangan istimewa atau disebut sebagai signature dish juga yang diminati oleh pelanggan, iaitu Mango Floats mempunyai penggemarnya yang tersendiri dalam kalangan pencinta minuman ini. Oleh itu, kumpulan kami telah memilih untuk menghasilkan sebuah video promosi yang berbentuk dokumentari untuk mempromosikan kedai makan ini kepada masyarakat. Iaitu sepanjang penggambaran, kami menyiapkan skrip dan papan cerita iaitu storyboards, meninjau lokasi yang bersesuaian dan menetapkan bajet dan sebagainya bagi memenuhi objektif yang ingin dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masriah Masni, bernombor metrik 2016780. Baik, dokumentari promosi yang dilaksanakan oleh kami adalah salah satu alat pemasaran yang kreatif untuk menarik perhatian audiens. Malah ia turut membangun pemahaman yang lebih dalam tentang subjek yang dipromosikan. Berdepatan dengan definisi promosi oleh Harper Boyd, ia adalah satu tindakan dalam rangka mempengaruhi atau memujuk seseorang untuk menerima produk, konsep atau gagasan. Dalam kajian ini, kami menyerahkan objektif utama kepada dua, iaitu yang pertama, membangun penjenamaan dan citra Warung Azrul Mango Floats Brothers kepada sasaran pelanggan. Seperti yang kita ketahui, membangun penjenamaan dan citra perniagaan melibatkan pembentukan identiti yang kuat untuk menarik pelanggan dan membezakan perniagaan dari pesaing. Objektif kedua kami pula adalah untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perniagaan Warung Azrul dan Mango Floats Brothers dengan menarik minat pelanggan melalui video promosi yang telah dilakukan. Kerana salah satu pemasaran yang efektif adalah menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Rahbi Zainaim bin Rizal, bernombor metrik 2015117, akan membentangkan berkenaan profil syarikat.
Mango Float Brothers mula ditubuhkan pada tahun 2015 di mana pemilik Mango Float Brothers iaitu Encik Azrul Izami memulakan perniagaannya secara kecil-kecilan, iaitu dengan menjual air Mango Float Brothers. Dalam bahasa pasaran kita sebut sebagai perniagaan tepi jalan lah, atau penjaja tepi jalan. Pada waktu tersebut beliau hanya mementingkan atau memfokuskan pada satu produk keluarannya, iaitu air Mango Float Brothers. Air Mango Float Brothers menjadi satu fenomena pada tahun tersebut, tahun 2015, di mana banyak pesaing-pesaing Mango Float Brothers cuba untuk memajukan dan mengetengahkan produk mereka kepada pelancong-pelancong lah, ya, tak kira daripada luar negeri ataupun dalam negeri sendiri. Okey, banyak cabaran yang ditempuhi oleh Encik Azrul pada waktu tersebut, iaitu untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya pada pelanggannya, pada masyarakat, dan juga perlu bersaing dengan pesaing-pesaing atau peniaga-peniaga Mango Float yang lain lah pada waktu tersebut. Okey, pada tahun 2018 pula, salah seorang pelanggan Encik Azrul telah menawarkan untuk bekerjasama dengan Encik Azrul dengan memberikannya tempat di kedai kosongnya, bekerjasama dengan pelanggan tersebut, dan pelanggan tersebut merupakan seorang pemilik tempat penjualan bunga ataupun kita panggil dengan izin nursery. Jadi pelanggan tersebut ingin menerapkan konsep kafe dan juga dengan izin nursery. Cik Azrul bersetuju dan bekerjasama dengan pelanggannya ataupun pemilik kedai tersebut. Lalu pada tahun 2018 kafe Mango Float Brothers ditubuhkan. Okey, pada tahun 2020 merupakan tahun pasca merupakan tahun di mana pandemik COVID-19 telah berlaku, menyebabkan kafe Warung Azrul terpaksa ditutup pada tempoh yang sangat lama, sehinggalah beliau terpaksa berpindah ke tempat lain dan menubuhkan Warung Azrul dan Mango Float Brothers pada tahun 2023 berikutan masalah yang berlaku, iaitu masalah pengurusan, masalah kewangan dan juga masalah mencari pekerja. Jadi pada tahun 2023 beliau telah menubuhkan Warung Azrul, seperti mana saya katakan tadi, Warung Azrul dan Mango Float Brothers dengan konsep yang sama seperti kafe, dan masih mengekalkan lagi produknya, iaitu Mango Float Brothers. Sekian saja daripada saya. Proses pengeluaran yang pertama ialah pre-produksi. Pre-produksi ialah fasa untuk menulis skrip dan perancangan yang perlu ada dalam penyediaan skrip untuk rakaman video. Proses berkaitan termasuklah penulisan sinopsis dan skrip, peninjauan lokasi, pemilihan pelakon, belanjawan, perancangan jadual penggambaran dan membuat papan cerita ataupun storyboard dengan izin. Fasa ini dititik beratkan agar video yang bakal dihasilkan dapat dilaksanakan dengan persetujuan bersama dan berjalan dengan teratur. Beralih pula kepada sinopsis, kumpulan kami bertolak dari Mahalan Zaid bin Harithah pada pukul 2 petang selepas selesai solat Jumaat. Perjalanan memakan masa kira-kira 40 minit untuk sampai ke destinasi yang dituju, iaitu Warung Azrul dan Mango Float Brothers. Rakaman dibuat menggunakan drone salah seorang ahli kumpulan kami bagi mendapatkan sinematik yang diinginkan. Sesudah sampai, kami melaksanakan proses rakaman sesuai dengan papan cerita yang kami sediakan. Temubual pertama dilakukan oleh Nazia Badesha, kemudian diikuti dengan temubual seterusnya oleh Daniel Faris, Nik Nur Afika, Hafizul Naim dan juga akhir sekali saya sendiri, Mazria Mazni. Di sela-sela temubual tersebut, kami memasukkan video rakaman suasana kedai yang sempat diambil, termasuk ulasan daripada salah seorang pelanggan yang sudi berkongsi citra berkenaan Warung Azrul dan Mango Float Brothers. Video rakaman suasana kedai terdiri daripada video proses menyediakan sajian istimewa mereka, iaitu Mango Float Brothers, mi rojak, nasi goreng kampung dan banyak lagi. Kami mengakhiri proses rakaman dengan melakukan satu video di hadapan papan tanda kedai bersama dengan Encik Azrul selaku pemilik Warung Azrul dan Mango Float Brothers. Berdasarkan papan cerita yang telah direka, proses rakaman di Warung Azrul dan Mango Float Brothers memerlukan penggunaan drone. Namun begitu, aran melintang terpaksa dihadapi oleh kami berikutan kedudukan warung yang berada dalam radius lapangan depan. Hal ini dikatakan demikian kerana mengikut Akta Penerbangan Awam 1969, menerbangkan drone atau kenderaan
tanpa pemandu iaitu UFV tanpa kebenaran di kawasan lapangan terbang adalah dilarang keras dan merupakan suatu kesalahan. Maka kumpulan kami terpaksa akur dengan keadaan tersebut walaupun sedikit mengganggu proses rakaman kumpulan kami. Selain itu, rakaman pelanggan juga tidak ada dalam perancangan kami, tetapi pelanggan tersebut menawarkan diri dan sudi untuk dirakam. Akhir sekali kami disajikan dengan menu baru yang diciptakan sendiri oleh pemilik warung iaitu Dragon Mango Float. Kombinasi di antara buah naga dan juga buah mangga. Dan untuk pengetahuan, menu tersebut belum mula dijual lagi dan kami adalah pelanggan pertama yang menikmati keenakan minuman tersebut. Assalamualaikum diucapkan kepada Dr. Nurul Fardini binti Zakaria. Saya Nazihah binti Badisha bernombor matrik 2016460 akan menerangkan tentang proses pengeluaran. Produksi video ialah satu proses yang menghidupkan visual dan audio sesebuah penggambaran. Segala adegan atau gambaran plot tersebut telah menjadi panduan semasa proses produksi ini. Semasa permulaan produksi video, kumpulan kami telah menggunakan skrip soalan temu bual yang telah dibuat sehari sebelum sebagai panduan untuk mengetahui latar belakang perniagaan ini. Kumpulan kami juga telah menitik beratkan lokasi penggambaran agar video yang dihasilkan berkualiti dari segi pencahayaan. Selain itu, kumpulan kami juga telah merujuk papan cerita yang telah dibuat agar rakaman yang dihasilkan sesuai dengan objektif yang telah ditetapkan. Data dikumpulkan dalam bentuk gambar, video dan rakaman audio bagi memudahkan kumpulan kami membuat proses lanjutan semasa post-produksi. Seterusnya, post-produksi. Post-produksi merupakan produksi video yang dicipta setelah proses penggambaran gambar dan video selesai dijalankan. Proses ini termasuklah penyuntingan, pengolahan audio, efek visual, gerakan kamera dan sebagainya. Terdapat 3 fasa iaitu fasa pengujian, fasa penilaian dan fasa penerbitan yang telah ditekankan agar video yang dihasilkan lengkap dan menepati konsep yang dijalankan. Berikutnya ialah fasa pengujian. Fasa pengujian berfungsi untuk membuat penilaian yang menyeluruh terhadap video bagi memastikan video yang dihasilkan berkualiti sebelum ditayangkan kepada khalayak umum. Kumpulan kami memastikan video yang dihasilkan memenuhi kriteria yang terdapat dalam papan cerita seperti saiz shoot dan babak yang dipilih agar video tersebut dapat dimainkan dengan baik seperti yang telah dirancang. Pemeriksaan terhadap pencahayaan dan jenis warna bagi setiap babak juga turut diuji agar visual yang ditayangkan tidak malap dan bersifat optimal. Bagi fasa penilaian pula, video yang dihasilkan telah merangkumi 2 jenis penilaian iaitu secara formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakukan secara berterusan dan interaktif selama proses penghasilan video ini, manakala penilaian sumatif pula dilakukan selepas penghasilan video bagi tujuan memberikan gambaran keseluruhan tentang pencapaian video tersebut. Bagi penilaian sumatif pula, kumpulan kami memberikan perhatian yang lebih kepada gambaran keseluruhan tentang hasil produksi video tersebut. Perkara ini melibatkan penilaian terakhir agar segala kekurangan dapat diperbaiki. Akhir sekali ialah fasa penerbitan. Video yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami akan disebarkan melalui aplikasi Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya. Strategi pemasaran untuk mempromosikan video ini telah melibatkan pemasaran, penetapan target audiens dan saluran promosi yang tepat bagi meningkatkan jumlah penonton video ini. Kumpulan kami juga menerbitkan penjenamaan hak cipta bagi melindungi karya kami daripada disalahgunakan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Fasa penerbitan telah dilakukan dengan sebaik mungkin agar video yang dihasilkan mencapai sasaran dan objektif audiens. Sekian daripada saya, terima kasih. Kesimpulannya, Warung Azrul dan Mango Float Brothers menawarkan menu sajian makanan tempatan dan pencuci mulut berasaskan mangga yang enak dan menyelerakan kepada pelanggan untuk dirasai. Sajian-sajian yang ditawarkan seharusnya membuka selera pihak pelanggan dan masyarakat. Kafe Mango Float Brothers ni sewajarnya lebih dikenali oleh khalayak ramai dalam usaha untuk menarik pelanggan di samping meluaskan pengaruh kafe ini. Maka usaha pemasaran kafe menggunakan media sosial yang dilakukan dalam kajian ini diharapkan dapat mencapai sasaran iaitu menarik pengguna media sosial mencuba menu sajian yang ditawarkan di Warung Azrul dan Mango Float Brothers. Kepelbagaian menu dan lokasi kafe ini di tengah-tengah Bandar Melaka menjadi nilai tambah kepada pengunjung Bandar Melaka
untuk mengunjungi kafe ini setelah meluangkan masa bersiar-siar di Bandaraya Melaka. Kafe ini sewajarnya dijadikan lokasi wajib dikunjungi dalam sektor pelancongan negeri Melaka dan pengguna media seluruh negara bagi mempopularkan perniagaan kafe ini. Negeri Melaka terkenal sebagai destinasi pelancongan di Malaysia, maka peluang ini sepatutnya dimanfaatkan oleh pelancong untuk menjamu selera di kafe ini kerana lokasinya yang strategik. Kafe ini berpotensi untuk meluaskan pengaruhnya sebagai salah satu penyagaan makanan pencuci mulut Mango Float di Malaysia selaku hidangan utamanya. Diharapkan usaha pemasaran warung Azrul dan Mango Float Brothers melalui media digital yang dilakukan ini dapat menerima sambutan menggalakkan dalam kalangan pengguna media lalu menjadikan kafe ini semakin terkenal.